InsyaAllah. Dia lebat tuan-tuan. Daripada rumah tadi dah start dah. Kan Senawang je lebat. Lepas sini InsyaAllah kita buka kuliah kita dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ilahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi as-sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang bawa. Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah maradati wa qubi wa sawabihi. Yang mati semulakan Al-Fatih Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal. Seterusnya jantan kuasa mengurusi masjid, jantan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama kesambung kitab Aqidatun Najin. Aqidatun Najin mana akidah orang yang berjaya ataupun orang yang kelepasan dalam ilmu usuluddin. Dan kita masih lagi di muka surat 51 kan? 51. Dah setengah pada sifat fa'il, betul? Okey. Tiada, tak apa. Kita ulang balik pun tak apa. Kita tengok balik atas tadi Imam. Boleh eh? Demikian lagi. Masih lagi lah pemasan sifat af'al, sifat perbuatan yang ada kepada Allah. Kata musannif, qala musannifun wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi dari amin
Maka lagi wajib kita iktikadkan pula ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat perbuatan. Ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat perbuatannya. Maka sifat perbuatan itu khilaf antara Abi Hasan Asy'ari dan juga antara Imam Maturidi. Rupa-rupanya Abu Hasan Asy'ari Maturidi khilaf berkenaan dengan sifat perbuatan Allah. Maka kata Maturidi, ia sifat yang qadimah, sifat yang qadim, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala, yang mana dengan dia mengadakan dan mentiadakan sesuatu yang lebih atas kudrah Allah. Mana dia lebih di atas kudrah. Dia katakan sifat perbuatan. Ini pandangan daripada Abu Mansur Maturidi. Maka kata Maturidi, ia ini sifat perbuatan, itulah satu sifat yang qadim, yang sedia. Qadim mana sedialah, yang mana dia berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan sifat perbuatan tadi mengadakan dan mentiadakan sesuatu, sama ada dia adakan ataupun tiada sesuatu, yang mana dia lebih di atas kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangan daripada Imam Mansur Maturidi. Bagaimana dengan pandangan Abu Hasan Asy'ari? Kata Abu Hasan Asy'ari, bermula sifat perbuatan itu ialah baru. Hadis rupa-rupanya berbeza pandangan. Jadi kata Abu Hasan Asy'ari, dia kata yang dikatakan sifat perbuatan itu ialah benda baru. Kerana ia ibarat daripada ta'alluq qudrah dengan segala mungkinat, segala benda-benda mungkin akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Tanjizi maknanya lepaslah. Lepas ataupun lulus. Tanjizi kan lulus, hadis benda baru. Berkenaan dengan tanjiz hadis ni kita dah bahas lah sebelum ni. Dah bahas. Dia ada ta'alluq ta'alluq qadim, tanjizi qadim, tanjiz hadis, ta'alluq qabdah. Semua dah disebut di belakang sebelum ni. Maka setengah daripada sifat perbuatan itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Usul Arba'in. Usul Arba'in, usul 40, asal 40, dengan katanya dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada menjadikan akan sesuatu melainkan baru. Ini kata Imam Ghazali. Ini maknanya bahasa Asy'ari dia petik kata-kata Imam Ghazali. Dia kata bahawa bahawasanya Allah Ta'ala tidak menjadikan akan sesuatu melainkan semuanya baru, dan dijadikan dengan kudrahnya Allah, dan juga dijadikan dengan limpah adilnya Allah, dengan limpah keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dijadikannya sebagai yang terlebih elok kejadian. Dijadikannya setiap satu benda ni terlebih elok kejadian. Maksudnya setiap benda dalam dunia ni, tuan-tuan lihat, semua tersangat baik kejadian Allah Ta'ala. Hatta diri kita sendiri pun, masing-masing ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, betul tak? Ada kaki boleh berjalan, Masya Allah. So sempurnalah tu. Ada otak boleh berfikir, ada akal untuk berfikir. Kita boleh bezakan benda boleh makan tak boleh makan, benda baik tak baik kan. Jadi maknanya sempurnalah kejadian kita ni. Cantiknya Allah Ta'ala buat kita ni, dengan anggota badan yang cukup, tuan-tuan, Masya Allah. Dijadikannya atas yang terlebih elok kejadian, dan terlebih sempurnanya, dan terlebih adilnya Allah Ta'ala. Dan tiada dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil segala makhluk. Tak boleh kita nak kiaskan adil Allah Ta'ala tu macam adil makhluk. Adil manusia, adil, ada yang adil, ada pemimpin yang adil. Malahan hadis pun kata, maksudnya akan ada golongan masuk syurga tanpa dihisap. Kan, antaranya imam yang adil, tak? Mereka itu berada di bawah naungan Allah Ta'ala.
Orang yang berada pada naungan Allah Ta'ala, yang tidak ada naungan melainkan Allah Ta'ala, iaitu antaranya imam yang adil. Itu. Dan tidak dapat dikiaskan adilnya itu dengan adil segala makhluk, kerana adalah yang lainnya itu diterima daripadanya zalim pada memerintahkan dan hukumkan. Jadi kalau manusia ni ada yang zalim, maknanya adil lawan zalim. Kalau manusia sama ada dia adil atau zalim, kan? Tak adil, dia zalim lah. Kalau dia tak zalim, dia adil lah. Tapi Allah Ta'ala ada adil. Allah Ta'ala ada sifat adil, tapi tak ada zalim. Allah Ta'ala ada, bukan makna adil Allah Ta'ala itu lawannya zalim. Tak. Maknanya adil. Allah Ta'ala itu tidak akan sama dengan manusia. Kerana adalah yang lain itu bukan ia milik yang mutlak. Kerana adalah yang lainnya daripada itu bukan daripada milik yang mutlak. Kita ada harta kekayaan, tapi harta kekayaan kita bukan milik yang mutlak. Kita ada rumah, ada kereta, ada sawah ladang, ada ternakan, binatang ternakan, ada aset sana, aset sini. Jadi zahiriatnya kita nampak itulah milik kita, tapi hakikat sebenarnya semua adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Jadi makna milik yang ada pada kita ni, rumah, kereta dan sebagainya, kenderaan, dia bukanlah milik mutlak. Sebab apa? Bila kita mati esok, harta kita akan diwariskan kepada orang lain. Gitu. Ada masa kadang kita tak mati pun lagi, kita dah jual harta tu. Kita dah jual harta kan pada orang lain. Gitu. Baik. Dan tiada tasawur mata gambar pada Allah Ta'ala itu zalim sesekali. Jadi tak boleh kita gambarkan pada Allah Ta'ala ni zalim. Tak ada. Dia tak ada zalim. Kerana sekalian yang diperintahnya itu milik dia. Tuan-tuan, segala yang diperintah Allah Ta'ala ni semua milik Allah Ta'ala. Hatta diri kita sendiri pun semua adalah milik Allah. Pakaian yang kita pakai semua milik Allah. Makanan yang kita makan semua milik Allah Ta'ala. Ia yang mengeluarkan daripada Adam kepada wujud. Dia yang mengadakan satu benda. Contohnya alam ini, bumi ini yang luas terbentang ni, itu hasil daripada kudrah Allah Ta'ala, menciptakan alam, membuat alam. Dia yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Lagi tiada ada sertanya seorang yang bersekutu pada milik makhluk, hingga dikatakan dia zalim pada pemerintahannya. Tak boleh kita kata Allah Ta'ala ni zalim. Sebab apa? Sebab semua milik dia. Semua adalah milik Allah Ta'ala. Harta sawah ladang semualah, dengan bangunan-bangunan, dengan segala planet-planet, bintang-bintang, matahari dan sebagainya, alam jagat ni semua milik dia. Jadi kita nak kata dia zalim tak boleh. Sebab dia yang adakan benda tu. Dia yang wujudkan benda tu. Yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Jadi tak boleh kita katakan dia zalim. Maka barang yang lain itu sama ada manusia dan jin dan syaitan, para malaikat dan langit dan bumi, dan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, dan jauhar. Jauhar kan? Jauhar atau benda yang kecil lah, jauhar. Dan arat. Arat ni sifat atau benda-benda baru. Sekaliannya itu adalah baru. Semua adalah baru dengan. Semua baru. Syaitan, malaikat, semua benda yang cipta dan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dia yang mengadakan daripada tiada kepada ada. Diri kita sendiri pun, diri kita ni pun daripada ada kepada tiada. Dan besok akan tiada balik. Sampai tahap yang ketiganya, nyawa pun, malaikat maut pun sampai. Maka matilah kita. Masuklah alam kubur. Kemudian dikeluarkan daripada Adam kepada wujud dengan yang terlebih indah-indah kejadiannya dengan kudrahnya Allah Ta'ala. Maksudnya dia buat alam ni begitu cantik, susun, Masya Allah. Diciptakan manusia pun cantik. Diciptakan binatang-binatang cantik. Ada telinga, ada mata, kan? Ada binatang yang merayak.
Di atas tanah. Ada binatang yang boleh memanjat. Kan? Ada binatang yang boleh melompat, ada binatang duduk dalam air, ada binatang kata terbang di udara. Betul tak? Macam tu. Ada binatang duduk dalam tanah, cacing. Kan? Ada binatang duduk dalam tanah. Masya-Allah tuan. Tak ada mata, ada cacing ada mata tak? Tak pernah nampak pun mata cacing. Ada tak? Tak ada kan? Tapi dia boleh hidup tuan-tuan dalam tanah tu. Cacing. Macam tu. Kemudian ada binatang duduk dalam laut yang kata dah berapa ratus meter tuan-tuan dalam laut tu boleh hidup. Masya-Allah. Gelap dalam laut, tak ada cahaya pun. Tapi dia boleh hidup lagi. Baik, insya-Allah. Dan tiada ada maujud pada azali yang lain daripada yang Allah Ta'ala. Mana tidak ada yang maujud yang ada pada azali itu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan tiada didustakan itu, dan tiada didusta itu seorang yang lainnya. Dan tiada didusta itu seorang yang lain daripada Allah. Maka dijadikan segala makhluk kerana menyatakan kudrahnya dan iradah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mencipta makhluk ini untuk menyatakan kudrah dia, kuasa dia, dan juga kehendak Allah Ta'ala. Bukan kerana berkehendak kepada benda itu. Bukan kerana Allah Ta'ala cipta makhluk ni Allah Ta'ala berkehendak pada makhluk, tak. Bukan kerana Allah Ta'ala mencipta kata makanan-makanan, buah-buahan dan sebagainya, Allah Ta'ala berkehendak pada buah-buahan. Tidak. Kita yang berkehendak pada buah-buahan. Kita makan kan. Baik, kemudian, dan dialah yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk. Dialah yang mempunyai kurnia bagi segala makhluk. Dia yang mengurniakan sesuatu kepada makhluk dengan kesihatan tubuh badan yang sihat, kata kan. Itu kurniaan Allah Ta'ala. Iman, Islam pada kita. Allah Ta'ala kurniakan iman dan Islam. Insya-Allah kurniaan yang sangat bernilai tu pada kita, iman dan Islam. Dan yang mempunyai nikmat dan bangkitan dengan berbagai-bagai pertolongan bagi sekalian yang dijadikan dia. Jadi maknanya bukan sahaja dia bagi kurniaan, malahan nikmat juga. Dan berbagai-bagai itu kan dibagi pada kita, masya-Allah. Maka amat kuasa ia menyampaikan dan menaungkan bagi azab dia. Dia pun kalau nak seksa seseorang itu, dia boleh seksa dengan kehendak dia sendiri. Tidak ada boleh menghalang. Dan dibalakkannya dengan bagai-bagai balak. Kalau Allah Ta'ala turunkan balak pada kita, anytime Allah Ta'ala, tiada siapa boleh menghalang kalau Allah Ta'ala nak turun balak pada kita. Dan jikalau dikerjakannya seperti demikian, nescaya adalah ia adilnya jua. Jadi kalau Allah Ta'ala turunkan azab kepada seseorang, atau Allah Ta'ala turunkan balak pada seseorang, azab biasa ni akhirat lah. Azab biasa di akhirat, balak ni biasa di dunia. Kalau Allah Ta'ala nak kenakan pada seseorang itu balak ataupun azab, ini semua adalah kerana adilnya Allah, dengan keadilan dia. Dengan keadilan Allah, bukan dengan kebencian Allah, bukan dengan zalimnya Allah Ta'ala. Dan tiada dikatakan dia jahat dan zalim. Nampak? Tak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu jahat, zalim, buruk perangai, buruk siku, okey, tak boleh. Dan jika diberinya pahala atas taat, maka dengan kemurahannya juga. Kalau Allah Ta'ala bagi pahala pada kita, dengan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dia tak bagi pun terpulang pada Allah. Cuma tugas kita ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan taat tadi kita akan dapat pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika diberinya pahala atas taat, maka dengan kemurahannya juga. Dan kerana janjiannya juga bukan jalan wajib. Benda janji itu semua bukan jalan wajib. Bukan wajib dia nak bagi. Bukan wajib dia nak bagi. Kalau dia nak bagi, dia nak bagi.
Baik, kemudian kerana tiada wajib atasnya dan tiada wajib atasnya hak bagi seseorang. Dan dituntut atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat. Wajib atas segala makhluk yang mukallaf itu mengerjakan dia. Dengan sebab ia wajibkan atas lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diwajib pula wajib buat taat. Kenapa kita wajib buat taat? Kerana perintah Rasul. Nabi dah suruh perintah kita buat taat pada Allah SWT. Buat baik. Buat baik kepada sesama makhluk. Tuan. Jadi kena buat baik. Sebab apa? Kenapa kita buat baik? Kerana perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dan dituntut atas segala makhluk itu di dalam mengerjakan taat. Wajib atas segala makhluk yang mukallaf itu mengerjakan dia. Dengan sebab ia wajibkan atas lidah Rasulnya. Atas Rasulnya. Sebab Rasul dah wajibkan pada kita, kan? So wajiblah kita buat taat. Bukan semata-mata akal. Seperti barang yang berkata oleh golongan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kata semata-mata akal saja, tak wajib. Maka menyampaikan oleh maka dibangkitkan segala pesuruh dan menyatakan kebenarannya itu dengan mukjizat yang amat nyata. Jadi para nabi dan rasul mereka digunakan mukjizat. Malahan Nabi Muhammad SAW sendiri digunakan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan untuk melawan golongan-golongan kufar, orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Mukjizat ni bukan macam sihir. Sihir ni lebih bentuk khayalan macam tu je. Dan sihir biasanya menggunakan syaitan lah. Mukjizat ni ialah benda nyata. Benda nyata yang digunakan kepada para nabi dan juga para rasul, tuan. Bukan khayalan macam tu, khayal tak ada. Baik, kemudian maka menyampaikan oleh mereka itu akan suruhannya dan tegahannya dan wa'adnya, janji baiknya. Janji baiknya, janji memberi pahala daripada Allah Ta'ala. Dan wa'idnya, ini janji menyeksa. Siapa tak buat taat maka diseksa. Itu janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib atas segala makhluk membenarkan sekalian mereka itu. Hasil yang dinamakan sifat fa'il bagi Allah Ta'ala itu iaitulah takhliq. Hasil yang dinamakan sifat fa'il, sifat perbuatan bagi Allah Ta'ala itu telah dikatakan sebagai takhliq. Takhliq mana menjadikan makhluk. Dan tarzik mana memberi rezeki. Kemudian ihda mana menunjukkan. Kemudian idlal menyesatkan. Dan ihya menghidupkan. Dan imatah mematikan. Dan juga lainnya lah. Itu semua termasuk dalam sifat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat pada Imam Maturidi dia kata sifat perbuatan ini ialah benda qadim, bukan benda baru. Tetapi pandangan daripada Asy'ari dia kata sifat perbuatan itulah benda hadis, benda barulah. Mana khilaf di antara bahasa Asy'ari dan juga Maturidi tentang sifat perbuatan. Baik, seterusnya barang yang harus bagi hak Allah Ta'ala pula. Dan masuk pula musannaf mana pengarang rahmat Ta'ala menyatakan bahagi yang ketiga, iaitu yang harus pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengiktikadkan akan dia harus. Dengan katanya musannaf, wa amma jaizu fi haqqihi ta'ala fahuwa fa'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dan adapun yang harus bagi Allah Ta'ala itu ialah berbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkan mungkin. Ini harus bagi Allah. Sifat yang harus bagi Allah ada satu saja. Ada satu sifat yang harus pada Allah. Yang sebelum tu ada sifat wajib Allah Ta'ala ada 20, lawannya 20. Kan? Sifat wajib 20, lawan 20. Sifat harus 1.
Apa sifat harusnya? Fa'lu kulli mumkinin aw tarku, menjadikan setiap mungkin, mana alam kan, barang selain Allah Ta'ala itulah mungkin, aw tarku, ataupun meninggalkan menjadikan. Boleh Allah Ta'ala menjadikan alam, dan tak nak jadi pun dia tak apa, tak ada masalah bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada alam, tidak berhajat kepada alam yang luas terbentang. Baik, artinya dan adapun yang harus pada hak Allah Ta'ala, iaitu berbuat tiap-tiap mungkin dan meninggalkan akan dia mungkin, mana menjadikan alam ataupun meninggalkan menjadikan alam. Inilah bahagian ketiga daripada yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenal akan dia. Wajib atas kita mengenal, walaupun benda ni harus tu kan, harus bagi Allah, tapi wajib juga kita kenal. Itu juga benda-benda yang mustahil bagi Allah. Ada 20 sifat yang mustahil bagi Allah, lawan daripada 20 yang wajib. Pun wajib kita kenal walaupun dia mustahil. Walaupun dia mustahil. Kalau ada mustahil tu tak, kalau ikut logiknya tak payahlah kenal. Benda mustahil kan, apa nak kenal? Tapi kita kena kenal juga, walaupun itu sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Baik. Dan hanya tiada berkata musannif rahimahullah ta'ala, wa mimma yazuzu fi kahi ta'ala, seperti barang yang berkata ia fa mimma yajibu pada hak Allah Ta'ala, fi haqi ta'ala, wa mimma yastahilu fi haqi ta'ala. Kerana bahawa yang harus pada hak Allah Ta'ala itu, jikalau baik afradnya sekalipun, tersimpan ia pada barang yang menyebut ia akan dia jua, maka iaitu berbuat mungkin ataupun meninggalkan akan dia mungkin. Jadi musannaf di sini dia menggunakan ibarat. Dia kata dia wa amma jaizu fi haqqi ta'ala fa huwa fa'lu kullin mumkinin. Dia gunakan ibarat macam itulah, ayat macam tu. Dia tak gunakan ayat wa mimma yazuzu fi haqqi ta'ala. Jadi musannaf tak gunakan ayat macam tu. Seperti barang yang musannaf kata di belakang, wa mimma yajibu fi haqqi ta'ala wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala. Dia tak sebut macam tu. Kerana bahawa yang harus pada hak Ta'ala itu, jikalau banyak afradnya sekalipun, tersimpan ia pada barang yang menyebut ia akan dia jua, maka iaitu berbuat mungkin ataupun meninggalkan akan dia mungkin. Walaupun benda tu afrad dia banyak lah, benda dia banyak sekalipun, tapi semua tu adalah harus bagi Allah menciptakan mungkin dan meninggalkan menciptakan mungkin. Kemudian maka masuk dalam berbuat tiap-tiap mungkin itu ialah memberi pahala oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadah. Ini masuk dalam perkara-perkara mungkin, berbuat benda-benda mungkin, mim kaf nun mungkin, iaitulah antaranya ialah memberi pahala Allah Ta'ala kepada orang beribadah kepada Allah dan menyiksa orang yang berbuat maksiat. Ini semua harus bagi Allah, harus bagi Allah buat bagi pahala orang buat taat dan siksa orang buat maksiat, harus bagi Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak pusingkan pun boleh. Contoh dia nak bagi pahala bagi orang yang buat maksiat, boleh. Ataupun dia nak seksa orang yang buat taat pun boleh. Sebab benda tu harus bagi Allah Ta'ala. Dan masuk pula membangkitkan oleh Allah Ta'ala akan segala rasul kepada segala hambanya. Dan masuk pula membangkitkan Allah Ta'ala akan segala rasul kepada segala hambanya. Dan masuk pula memberi rezeki bagi orang yang kaya dan tiada memberi rezeki bagi orang yang fakir. Ini semua harus bagi Allah. Allah Ta'ala harus memberi rezeki pada orang yang kaya, dan Allah Ta'ala juga dan harus tiada memberi rezeki pada orang yang fakir. Allah Ta'ala boleh, dia nak jadikan orang tu kaya boleh, nak jadi orang tu miskin pun boleh. Dia berkuasa menjadikan orang tu kaya dan menjadi kuasa orang tu miskin.
Kalau orang kaya, maka Allah Ta'ala bagi dia harta yang banyak, melipat ruah. Mana dia akan diuji dengan kekayaan. Mana setiap orang itu akan diuji. Kalau orang yang kaya diuji dengan kekayaan. Orang miskin pun diuji juga. Dia menguji dengan kemiskinan. Diuji dengan kemiskinan. Siapa yang orang yang sabar, yang bersyukur, siapa yang kaya, dia akan bersyukur pada Allah, maka dia akan mendapat pahala yang besar daripada Allah. Dan mana-mana yang miskin pula hidup bersabar, maka juga dia akan berada di tempat yang terbaik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kelebihan orang yang kaya yang bersyukur pada Allah. Bagaimana tuan-tuan? Faedah. Bermula orang yang kaya yang syukur itu afdal di sisi jumhur daripada fakir yang sabar. Dia kata musannaf, ada kitab, orang kaya yang syukur itu terlebih baik pada sisi jumhur ulama daripada fakir yang sabar. Dia kaya dan dia punya bersyukur pada Allah. Ni kaya tapi dia banyak bersyukur. Yang ini miskin, dia banyak sabar. So mana lebih baik? Kaya yang syukur ke fakir yang sabar? Jadi kadang pada ulama dia kata, mana orang kaya yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik daripada orang yang miskin yang sabar. Baik, bermula tempat khilaf itu pada barang yang apabila berdiri orang yang kaya itu dengan segala sekalian wazaif. Wazaif ni macam fungsi atau cabang lah. Dengan segala wazifah kaya. Mana contoh wazifah kaya? Seperti pemurah dan berbuat baik dan berluas-luas pada orang yang kepicikan dan menunaikan segala hak-hak hartanya. Dan syukur bagi Malikul Diyan. Mana Malikul Diyan? Mana Tuhan. Dia bersyukur pada Allah. Ini orang kaya kan. Orang kaya pun nak jadi orang kaya yang bersyukur, maknanya antaranya ialah dia pemurah. Ini antara orang kaya bersyukur, maknanya dia pemurah pada Allah. Kemudian dia suka berbuat baik. Kemudian dia meluaskan segala harta dia kepada orang yang kepicikan, mana orang susah lah. Dia setakat dia bersedekah, bagi hadiah pada orang yang susah. Kemudian menunaikan segala hukum ni hak-hak harta dia. Contohnya keluarkan zakat. Keluarkan zakat. Jangan harta banyak tapi tak nak keluarkan zakat. Nanti Allah Ta'ala tarik dengan cara lain pula. Kemudian dia syukur pada Allah. Dan berdiri orang fakir itu dengan segala wazaif. Wazaif mana fungsi fakir daripada reda dan sabar. Dan reda pula dengan barang yang dikadar Allah Ta'ala pada dia. Pada orang yang fakir pula kan dia reda pertama, kemudian dia sabar. Mana dia reda dengan kefakirannya, Allah Ta'ala tak bagi dia harta. Walaupun dia dah usaha dah. Dia dah usaha banyak cara dah untuk jadi kaya, tapi tak kaya-kaya juga tuan-tuan. Tak kaya-kaya juga. Dia banyak macam-macam kerja dia buat. Ada dia pulang kerja, dia pergi buat kerja. Menebas ke, potong rumput ke kan. Semua apa kerja ada semua dia buat. Kan? Angkat najis semua dia buat. Tapi tak kaya-kaya tuan-tuan. Memang Allah Ta'ala dah takdirkan memang dia tak kaya lah. Jadi dia redha lah. Dengan pemberian Allah Ta'ala tadi, dengan harta yang sedikit. Kemudian dia sabarlah dengan kemiskinan tadi, kesusahan tadi. Kemudian kata fakir yang sabar itu iaitu mereka yang berlazat-lazat dengan fakirnya. Ini kata kilah, kata sebahagian daripada pendapat. Dia kata fakir yang sabar itu macam mana dia katakan fakir yang sabar? Mereka yang berlazat-lazat dengan fakirnya, seperti barang yang berlazat-lazat orang yang kaya itu dengan kekayaannya, iaitu terlebih afdal daripada orang kaya. Ini kata kilah. Ada pendapat pula menyatakan mana orang fakir yang sabar lebih martabat dia, lebih tinggi kedudukannya berbanding dengan orang yang kaya yang berlazat-lazat dengan kekayaan dia dan dia syukur dengan kekayaan dia.
Masya-Allah. Dan ketika dia kata fakir yang sabar itu iaitu mereka yang melazat dengan fakirnya, seperti barang yang melazat-lazat orang yang kaya itu dengan kayanya, iaitu terlebih afdal daripada orang yang kaya. Dia kata dia lebih afdal lah daripada orang yang kaya. Boleh tuan Baik, kemudian kita masuk tajuk yang baru, salah wal aslah. Salah dan aslah. Dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu, iaitulah salah dan aslah. Salah maknanya yang baik, aslah lebih baik. Dan masuk pula di dalam berbuat mungkin itu, iaitulah salah dan aslah. Allah Ta'ala membuat baik dan yang lebih baik. Khilaf bagi Mu'tazilah pada berkata mereka itu dengan wajib atas Allah Ta'ala berbuat salah wal aslah. Jadi ada berbeza pandangan lah, beza pendapat antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Allah Ta'ala wajib berbuat benda yang baik dan lebih baik. Sedangkan kita daripada Ahlussunnah ini, Allah Ta'ala harus berbuat baik dan lebih baik. Harus kita kena faham Baik. Dan masuk pula dalam berbuat mungkin itu salah dan aslah. Khilaf bagi Mu'tazilah pada katanya mereka itu dengan wajib atau Allah itu berbuat salah dan aslah, baik dan yang lebih baik. Macam tu. Baik. Dan makna salah itu baik, lawannya fasid. Jadi apakah makna salah? Salah maksudnya baik. Apa lawan baik? Baik lawannya fasid. Seperti iman pada mukabalah kafir dan sehat pada mukabalah sakit. Sehat mukabalah lawan, sehat lawan sakit, dan iman lawan kafir. Itu makna itu salah maknanya baik. Yang mana baik lawan daripada fasid. Baik, kemudian dan mana aslah? Aslah pula apa tu kan? Aslah itu iaitu barang yang mukabalah salah. Seperti memberi makan akan makanan yang lazat-lazat pada mukabalah memberi makan akan makanan yang tiada lazat. Beri makan pada makanan yang tiada lazat. Jadi maknanya aslah mukabalah salah. Sedangkan salah mukabalah fasid. Salah mukabalah. Mukabalah mana berlawanan. Salah berlawanan dengan fasid. Sedangkan aslah adalah mukabalah berlawanan dengan salah. Berlawanan dengan salah. Berlawanan dengan baik. Mana aslah lebih baik lah. Lebih baik lawan daripada yang baik. Seperti contoh memberi makan akan makanan yang lazat-lazat kepada seseorang. Pada mukabalah memberi makan dengan makanan yang terlazat kepada seseorang. Baik. Kemudian dan kata kil, kedua-duanya itu syai'un yang satu. Ada pula pendapat menyatakan, dia kata salah aslah ni benda yang sama je, tak ada beza pun. Dia kata keduanya itu syai'un yang satu. Makna syai'un maksud sesuatu lah, sesuatu yang satu. Jadi maknanya bila sebut salah itulah aslah, bila sebut aslah itulah salah. Dia kata so la faraqa bainahuma lah, dia kata tidak ada perbezaan antara keduanya, insya-Allah. Baik. Kemudian ketahuimu bahwasanya bagi Mu'tazilah itu ada dua ibarat berkenaan dengan salah dan aslah. Ni dalam dia ada penambahan lah dalam kitab ni. Dalam kitab tu tak ada. Diketahuimu bahwasanya bagi Mu'tazilah itu ada dua ibarat berkenaan dengan salah aslah. Pertama dia kata wajib salah, wajib baik, wajib Allah berbuat baik, dan murad dengannya itu baitulah yang membetuli kepada fasid. Seperti iman pada membetuli kafir. Maka berkata mereka itu apabila ada di sana itu satu perkara, salah satunya salah dan yang satu lagi fasid,
maka wajib atau Allah Ta'ala membuat salah. Daripada keduanya, tidak wajib Allah Ta'ala membuat fasid. Dia kata salah wa Allah Ta'ala tu wajib membuat salah. Salah membuat baiklah, buat satu benda baik. Yang salah tu lawan daripada fasid. Salah lawan daripada fasid tadi. Kemudian dia kata wajib Allah Ta'ala membuat salah satu. Wajib Allah Ta'ala membuat salah, tapi tak wajib Allah Ta'ala membuat fasid. Dia kata tak wajib Allah Ta'ala membuat fasid. Salah satunya salah. Dia kata apabila ada di sana itu dua perkara, salah satunya salah dan salah satu fasid, maka wajib atau Allah Ta'ala membuat salah. Daripada gondanya, tidak wajib Allah Ta'ala membuat fasid. Kemudian yang kedua, wajib aslah. Murad atau bermaksud dengan aslah ini lawan daripada salah. Seperti keadaannya seseorang itu pada setinggi-tinggi syurga, pada membetuli keadaannya pada sebelah bahunya. Pada membetuli keadaannya pada sebelah bahunya, sebelah bawah dia. Maknanya tinggi syurga lawannya ialah bawah syurga. Tinggi lawannya bawah. Mana atas lawan bawah lah, gitu. Maka berkata mereka itu, apabila di sana itu dua perkara, salah satunya salah dan yang satu lagi aslah, maka wajib atau Allah Ta'ala itu memperbuat yang aslah daripada keduanya. Tidak wajib Allah Ta'ala membuat salah. Tak wajib Allah Ta'ala membuat salah, tapi wajib Allah Ta'ala membuat aslah, lebih baik. Kesimpulannya tentang bahawa Mu'tazilah itu mereka yang berkata dengan wajib salah dan aslah di atas Allah Ta'ala. Kemudian mereka berselisih dalam perkara pertama. Maka menjalani Mu'tazilah Baghdad kepada bahawasanya wajib atau Allah Ta'ala meraihkan salah dan aslah bagi hambanya pada agama dan dunia, dia kata. Mereka bersisih lah. Kemudian bersisih mereka itu berkenaan, maka menjalani Mu'tazilah Baghdad pada bahawasanya wajib Allah Ta'ala meraihkan salah dan aslah bagi hambanya pada agama dan dunia. Dan menjalani oleh ulama Basrah. Jadi ada khilaf antara Baghdad dengan Basrah, dan menjalani Mu'tazilah Basrah pula kepada bahawasanya wajib atasnya Allah Ta'ala meraihkan salah dan aslah bagi mereka itu di dunia sahaja. Di dunia sahaja. Sedangkan di akhirat dalam bab agama, mana dalam bab agama dunia sajalah, tapi dalam bab agama tidak ada mereka meraihkan salah dan aslah. Ini terdapat dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid bagi Imam Bajuri, dan juga kitab Aunul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Baik. Kemudian hikayat ataupun cerita antara Abu Hasan Asy'ari dan juga Al-Imam Al-Jabai. Hikayat antara Abu Hasan Asy'ari dan gurunya Al-Jabai. Tuan-tuan, ini cerita ni kemudian alam insya-Allah kita sambung lagi kemudian. Baik, wallahu a'lam bissawab. Pas itu. Ada soalan? Boleh saya tutup? Ada? Tak ada? Tak ada? Hujan dah berhenti dah? Dah? Okay, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad, Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fataya alim, lawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahara. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin.
Wallahu a'lam. Yang biasa yang ambil video, buat video dia apa? Sekarang ni tengah rosak. Ha? Rosak. Oh rosak tu yang tak ada buat video tu. Ha tu lah biasa buat video. Dah wiring baru pun rosak. Dia kena buat wiring baru. Oh ini Dia aja. tak boleh pakai lagi. Oh itu rosak. Dia tanam dengan apa kabel tu. Oh